Ini bab menyebut tentang makanan, menyebut makanan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah limau yang wangi baunya. Baunya wangi, rasanya sedap. Dan perbandingan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamar yang tiada baunya dan rasanya manis. Dan perbandingan munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti al-hanzalah jadam, tiada bau baginya dan tiada rasanya pula pahit. Dan perbandingan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti ar-raihanah, bunga-bunga yang mana baunya adalah wangi tetapi rasanya pahit. Diriwayatkan daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kelebihan Aisyah berbanding perempuan-perempuan yang lain adalah seperti kelebihan tharid daripada sekalian makanan. Diriwayatkan daripada Abi Salih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, perjalanan itu adalah sebahagian daripada azab, semacam siksaan. Ia menghalang seseorang dari kamu tidur dan makan. Bila seseorang itu telah menyelesaikan hajatnya daripada perjalanan itu, hendaklah dia bersegera pulang kepada ahli keluarganya. Ini bab lauk. Diriwayatkan daripada Qasim daripada Rabi'ah bahawa dia mendengar Qasim bin Muhammad berkata, pada Barirah ada tiga sunnah, yakni tiga hukum. Ada tiga hukum yang berpunca daripada Barirah. Pertama, Aisyah mahu membelinya untuk dimerdekakannya. Maka berkata tuan emasnya, walanal wala, kepunyaan kami walaknya. Maka dia menyebutkan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, kalau engkau mau, engkau boleh tentukan syarat kepada mereka. Kerana sesungguhnya, atau kalau engkau mau, engkau boleh terima syarat mereka itu, kerana sesungguhnya walak itu adalah kepunyaan orang yang memerdekakan. Kata perawi, selepas itu maknanya Barirah dimerdekakan dan diberi pilihan sama ada untuk tetap bersama dengan suaminya, yang ini semasa dia menjadi hamba itu, atau untuk berpisah dengannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang ketiganya, pada suatu hari masuk ke rumah Aisyah. Ketika itu di atas dapur ada satu periuk yang sedang bergelegak. Dia pun minta al-ghada, makanan. Dibawakan kepadanya roti dan lauk daripada lauk-lauk rumah itulah. Dibawakan kepadanya roti dan lauk-lauk yang sedia ada di rumah. Faqala, dia pun bertanya, bukankah saya ada nampak daging tadi? Mereka berkata, ya wahai Rasulullah, tetapi itu daging yang telah disedekahkan kepada Barirah, kemudian dia menghadiahkannya kepada kita. Nabi SAW kata, itu hadiah kepada, sedekah kepadanya, tetapi menjadi hadiah kepada kita. Ini bab halwa dan asal madu. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW sukakan halwa dan madu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, aku sentiasa bersama Nabi SAW, makan sekadar mengenyangkan perutku. Ketika mana aku tidak lagi makan, aku belum lagi makan pada ketika itu roti yang diuli dengan ragi, roti beragi, dan tidak juga aku memakai pada ketika itu sutra, tidak juga si fulan dan fulanah menjadi khadamku. Pada ketika itu aku melekatkan di perutku anak-anak batu, dan aku minta daripada seseorang untuk bacakan sesuatu ayat, yang mana ayat itu memang ada pun padaku. Aku lakukan begitu supaya dia membawaku ke rumahnya untuk diberi makan kepadaku.
sebaik-baik orang kepada orang-orang miskin ialah Ja'far bin Abi Talib. Yang qalibu bina, dia membawa kami kembali, diberi makannya kepada kami apa-apa yang ada di rumahnya, sehingga dia mengeluarkan kepada kami satu bekas yang mana tidak ada apa-apa pun di dalamnya. Dia pun membukanya, lalu kami nal'aqu ma fiha, yakni kami menjilat jari-jari kami setelah kami mengambil madu yang terdapat di dalam bekas itu. Babud dubba. Ini bab labu. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah hamba yang dibebaskannya, yaitu seorang tukang jahit. Lalu dibawakan kepada Rasulullah labu. Dia pun makan. Semenjak saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan labu itu, saya terus menerus suka makan labu. Ini bab seseorang bersusah payah ataupun seseorang membuat makanan untuk saudara-saudaranya. Diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, katanya ada seorang lelaki Ansar yang dipanggil dia dengan Abu Shu'aib. Dia ada seorang hamba yang menjual daging. Dia berkata, buatlah untukku makanan untuk aku panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk aku jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 orang. 5 orang termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil 5 orang lah, termasuk dirinya. Panggil 5 orang sekali dengan dia. Fatabi'ahum rajul. Selepas itu mereka diikuti oleh seorang yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada yang menjemput itu, sesungguhnya engkau jemput kami berlima, engkau jemput kami 5 orang, yang termasuk saya 5 orang. Ini ada seorang lagi, tunggu kami. Kalau engkau mau izinkannya, engkau izinkannya. Kalau engkau tidak mau, engkau biarkan. Maknanya terserah kepada engkau lah. Kata dia, bal adzintu lahu, bahkan saya izinkan kepadanya. Ini bab orang yang menjemput seseorang makan dan dia terus melakukan kerjanya. Dia sendiri terus melakukan kerjanya. Diriwayatkan daripada Anas, katanya, ketika itu saya masih budak-budak, berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk ke rumah seorang hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pandai menjahit, tukar jahit. Dia pun kemukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bekas yang mana di dalamnya berisi makanan dan di dalamnya ada buah labu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari buah labu itu. Qala, kata Anas, semenjak saya falamma ra'aitu dzalik, bila saya melihat begitu, saya pun mula mengumpulkan labu itu dengan meletakkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Anas, hamba itu terus melakukan kerjanya. Kata Anas, la azal, saya setelah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang dilakukannya itu, terus menerus suka makan labu. Ini bab kuah. Diriwayatkan daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah bahawa dia mendengar Anas bin Malik menceritakan bahawa ada seorang tukang jahit menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan yang dibuatnya, yang disediakannya. Nah, aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengemukakan, ini menghidangkan roti dari Bali, daripada Bali, dan kuah yang mana di dalamnya ada dubba, labu, dan qadid, daging yang dijemur, daging yang dikeringkan, daging yang dibubur garam kemudian dijemurkan. Daging kering lah. Saya pun lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari dubba dari keliling, dari tepi-tepi qas'ah itu, bekas itu ataupun talam itu.
Semenjak hari itu atau selepas hari itu saya terus menerus suka makan dubak ni. Babul qadid, ini bab daging kering. Diriwayatkan daripada Anas, katanya saya melihat Nabi SAW dibawakan kuah yang mana terdapat di dalamnya buah labu dan juga daging kering, daging masing yang dikeringkan. Fara'aitu, saya melihat Rasulullah SAW mencari-cari buah labu itu untuk dimakannya. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW tidak melakukan begitu kecuali pada satu tahun di mana orang ramai kelaparan. Nabi SAW bermaksud supaya orang kaya memberi makan kepada orang fakir, dan kami memang memakan kaki binatang setelah 15 hari, yakni setelah dikeringkan 15 hari. Keluarga Muhammad tidak kenyang dengan memakan roti yang diperbuat daripada gandum halus dengan berlauk selama 3 hari. Ini bab orang yang memberikan ataupun mengemukakan kepada kawannya sesuatu dalam hidangan itu. Berkata Ibnu Mubarak, tidak mengapa seseorang itu memberikan kepada seorang yang lain, dan tidak mengapa dia mengambil daripada hidangan, wala yunawil, dan tidak boleh dia mengambil memberikan kepada seorang yang lain daripada hidangan ini kepada hidangan yang lain, kepada talam yang lain. Mana tidak boleh dia pindahkan, ambil daripada talam yang lain untuk dibawakan kepada talam yang di hadapannya itu. Gitu tak boleh. Diriwayatkan daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah bahawa dia mendengar Anas bin Malik berkata, sesungguhnya ada seorang tukang jahit menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan makanan yang telah disediakannya. Kata Anas, saya pun pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makanan itu. Dia pun mengemukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir, roti daripada bali, dan kuah yang mana terdapat di dalam kuah tu buah labu dan qadid, yakni daging masin yang dikeringkan itu. Kata Anas, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari dubak itu dari tepi-tepi talam itu. Jadi semenjak hari itu saya suka makan ni labu ni. Sumamah berkata, meriwayatkan daripada Anas, faja'altu, aku pun mula mengumpulkan dubak itu di hadapannya, yang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih lagi pasal makanan lagi, bab makanan lagi. Jadi boleh ke tidak kita sebut makanan, cerita pasal makanan? Nak cerita boleh, tak apa. Terutama kalau lama tak makan, sedap kalau boleh makan kau ni. Boleh ke tidak tu? Jadi dunia ke tidak tu kalau lagu tu? Tidak. Tak apa. Bahkan menyebutkan keistimewaan sesuatu makanan itu. Makanan ni sedap, bau dia wangi. Hak ni pula rasa dia sedap. Hak ni tak sedap, hak ni pahit. Kita nak komen tentang makanan tu, tak apa. Boleh. Hanya hak dulu hak sebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kata sesuatu yang tidak baik kepada makanan itu. Hak tu sehingga menyakiti orang yang buat tu. Jadi tersinggung perasaan dia. Jadi kita tidak menghargai hak dia buat tu. Kerana tu. Tapi kalau nak rayak makanan ni di sini, kita pergi kedai tu, tak sedap, kita kata tak apa hak tu. Tak sedap. Buat tak jadi, kakak dia tak berubah habis misalnya, kita kata tak apa rayak lagu tu. Supaya orang tidak terpedaya. Bahkan hak tu molek tu kalau kita rayak gitu tu. Molek. Hak tak boleh ni rayak kata makanan tidak sedap ni, mana orang yang menyediakan makanan untuk kita. Hak tu hak kita jumpa dulu. Terutama di rumah kita, dia habis-habis ring dah. Nak buat sedapnya, tidak jadi sedap. Atau sekala-sekala buat molek,
tapi nya ada mengatuk lah malam tu. Buat tu jadi hangit, jadi berasa tak sedap lah, pahit berasa sikit. Jadi kita lah tu. Kalau tak saya makan pun tinggalkan saja. Gitulah. Tak usah kata gapo. Hak tu maksudnya. Tapi kalau sebut ni makanan ni sedap, tidak sedap, tak apa hak tu. Nabi SAW sendiri menyebutkan makanan yang sedap. Hak ni sedap. Jadi ini sebagai peringatan dan galakkan daripada dia lah, macam galakkan daripada dia lah supaya makan sesuatu yang sedap itu. Jadi ini termasuk dalam kulu min tayyibati ma razaqnakum. Tayyibat termasuk dalam tayyibat itu yang sedap, bau dia sedap, rasa dia sedap. Hak tu termasuk dalam tayyibat. Hak nombor satu di sini nak banding perbanding dengan orang mukmin yang baca Quran dengan tidak baca Quran, orang munafik hak tu. Tetapi dia ada kait dengan makanan. Bukan dalam bab makanan ni kita kena tuju hak makanan tu lah, lebih diutamakan hak tu lah. Nak ayatnya makanan yang paling istimewa di antara makanan, bau dia sedap, rasa dia sedap. Kalau tambah satu lagi, pemandangan dia, rupa dia tu comel. Memang apa kalau buah lima ni uturunjah ni, memang rupa dia tu sinar kuning molek ala kemerah, menarik perhatian. Kalau makan pun sedap, bau dia pun sedap. Lepas tu dia untuk kesihatan pun paling baik. Hak tu lah sebaik-baiknya makanan yang lagu tu. Kalau tidak, hak nombor dua tu, iaitu seperti buah tamar, tak ada bau tapi rasa dia sedap, dah baik juga untuk kesihatan kita, untuk kesegaran kita, sebagai makanan kita baik juga. Perbandingan munafik, ni jenis makan ni kita boleh rasa ni pahit atau tidak pahit tu. Jadi takkan pahit lepas kita tak boleh royak kata pahit sesuatu makanan tu. Tak apa tu, bukan bermakna kita tidak menghargai hak Allah SWT buat tu, tidak. Jadi kalau orang kita tak boleh faham, kalau orang buat kita rasa tak sedap, kita tak boleh tegur, tak boleh kata, tak boleh komen, hak ni Allah SWT buat ni, masa purik ni lah. Jadi kita tak boleh kata lah moga Allah SWT buat. Tidak gitu, tidak gitu. Hak tu boleh, tak apa kita royak tu. Hak perlu jaga manusia. Hak kita olehnya kita tidak menghargai, kita tidak menghargai nikmat Allah SWT tu secara umumnya. Ada hak manis-manis pun dia daripada masak itulah juga je. Kalau tidak jadi manis. Ada kalanya orang nak hak masak tu, perlu hak masak tu. Sama ada sebagai makanan ke atau sebagai ubat, kau ikutlah. Maknanya di setiap peringkat hak Allah SWT buat tu ada hak moleknya. Jadi kalau kita sebut ini masak, tidak jadi masalah. Bukan makna kita menghina ataupun kita merendah-rendahkan kejadian Allah SWT tu. Kalau tidak dengan maksud tu tak apa, kita ayat dimasak, ni manis. Tetapi dengan kita ingat di sebalik hak masak tu ada pula kelebihan dia, di sebalik hak pahit tu ada pula kelebihan dia. Hak ni nya untuk ni, kalau racun, kita boleh guna kau tu racun tu untuk buat racun binatang, kalau kita kata boleh guna juga, tidak sia-sia Allah SWT buat. Jadi dengan kita sebut begitu tidaklah makna kita macam kritik lah, kita kritik Allah SWT, tidak gitu. Jadi perbandingan orang munafik yang baca Quran, ni dari segi zahir dia, dari segi zahir bau sedap, tapi dari segi hak sebenarnya pahit. Hak sebenarnya pahit. Jadi begitulah. Coba kita tengok nombor 10, nombor 10 dalam hasyiah kita. Dia kata mathalul mu'min alladhi yaqra'ul atau tidak. Itu nombor 9, bukan nombor 10, nombor 9. Qala Ibn Battal ma'na hadhihi at-tarjamah ibahatu akli at-ta'am at-tayyib wa anna az-zuhda laysa fi khilaf dhalik kana fi tashbih al-mu'min bima ta'muhu tayyib wa tashbih al-kafir bima ta'muhu mur targhiban fi akli at-ta'am at-tayyib wal hul. Qala wa innama kariha as-salaf al-idman ala akli at-tayyibat khashyata an yasira dhalika 'adatan fala yasbiru an-nafs ala faqdiha. Entah Fathul Bari. Jadi di sini Ibnu Battal berkata
Terjematul bab di sini zikrit ta'am, yakni menyebut makanan ataupun ingat kepada makanan. Boleh. Jadi ini menunjukkan harus makan makanan yang sedap. Ini maknanya daripada hadis ni. Dan ini tidak bercanggah dengan zuhud. Bukan bermakna zuhud dalam Islam ni siapa tak makan makanan sedap. Tidak. Bukan begitu. Sebab Nabi SAW buat perbandingan tu, maknanya hak tu hak molek lah tu. Pada tu Nabi SAW pun makan juga buah. Bukan tak makan. Pasal dia hak lebih zahid daripada Nabi SAW. Jadi pada mentasbihkan orang mukmin dengan makanan yang mana rasanya sedap, dan mentasbihkan orang kafir dengan makanan yang rasanya pahit, ini adalah menggalakkan, mendorong kita memakan makanan yang sedap dan manis. Ya sedap, tidak mesti manis lah, maknanya yang apa ni menyelerakan lah. Boleh makan lagu tu. Dan itu tidak kata bercanggah dengan kezuhudan. Zuhud dalam Islam itu bukan lagu tu. Sebabnya salaf tak bui tu, setengah-setengah salaf tak bui makan sedap tu buat apa? Adalah larangan ataupun dia suruh kurang makan sedap-sedap tu buat apa? Dia kata takut kita terus menerus jadi ketagih. Jadi apa ni, tak leh kalau tak makan hak sedap tu. Takut jadi tak sabarlah bila jadi kebiasaan begitu. Pada ketika tak ada, benda tu jadi tidak sabar. Itu tujuannya. Bukan kerana tak boleh makan benda tu, benda hak sedap tu, tetapi takut-takut tidak sabar dalam keadaan susah, jadi tidak sabar. Itu tujuan tu. Jadi kalaulah kita makan tu, maknanya cara sederhana lah, mana ada makan. Tidaklah kata makan soleh sokmo, kata. Sebab kalau lagu tu nanti pada ketika susah, pada ketika bencana menimpa, pada ketika berlaku kemalangan ke apa, sakit ke apa, berat benar lah menanggung. Sebab apa? Sebab duk biasa makan sedap lah kata. Itu tujuannya. Lepas pada tu hak ni dari segi makna dia, hak lain tu kita sudah jumpa beberapa kali dah. Dulu jumpa dah dalam bab kelebihan Al-Quran dulu. Sudah dibincang dari sana. Lepas pada tu diriwayatkan daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni kita sudah jumpa dah juga dulu. Kelebihan Aisyah berbanding perempuan yang lain seperti kelebihan Tharid. Daripada sekalian makanan. Jadi nak ayat dalam makanan-makanan ni ada hak baik, ada hak kurang baik, ada hak bahaya, ada hak sedap, rasa sedap saja, menyelerakan saja, tapi menyebabkan mulah perut, menyebabkan payah nak hadam. Macam-macam makanan ni. Jadi makanan yang paling baik ialah makanan yang mudah hadam, yang memberi kekuatan dan kesihatan kepada kita, yang mengekalkan kesihatan kita. Itulah yang sebaik-baiknya. Jadi pada Tharid itu, Tharid dulu kita sudah jumpa dah minggu lepas, iaitu roti yang diperacur, lepas tu dibubuh dalam kuah ataupun sup air daging, bubuh dalam tu, makan hal tu. Hal tu lah maknanya makanan yang baik. Jadi kelebihan Aisyah dibandingkan dengan makanan. Apa? Pasal kita nak duduk sekali. Hak nak duduk sekali ni mana lagu tu lah. Hak dekat benar dengan kita. Jadi makanan paling dekat lah dengan kita. Ia tidak duduk dalam perut kita. Apa kalau tidak azam, sakit perut? Sedap kelih saja, sedap kelih. Comel lah. Kek dengan icingnya bunga-bunga, kita kata tak? Bunga-bunga wak gini-gini, tulis nama lah atas tu. Lepas makan cerah perut. Tak ada pasal lagu tu. Lagu tu lah maknanya. Ada juga sedap kelih lagu tu, tapi makan tak sedap. Jadi Aisyah ni maknanya nampak simple, biasa. Tetapi kita boleh lama duduk dengan dia. Menyenangkan, mudah kerja, mudah, tak ada menimbulkan masalah. Itulah yang sebaik-baiknya. Kalau bersolek sangat, payah sangat, nak menikah tu pun bukan main, payahnya mas kahwinnya mahal, bukan mainnya. Apa pada tu kaci kemolek kita kata. Kaci kemolek menyenangkan kita, tidak menimbulkan masalah. Jadi sakit kepala pula, tak ada pasal lagu tu. Jadi hak ni Aisyah ni tidak lagu tu. Makna mudah awal, mudah pertengahan, mudah akhir, mudah belakang. Jadi apa yang buat bandingan dengan makanan? Sebab tadilah dia makanan dia berkait
dengan kesihatan kita. Jadi payah. Payah tu. Hanya sedap ditekuk saja. Dalam perut tak sedap. Lepas tu nak buang pun tak sedap. Main duk hungar ke bilik air semacam ni. Berat juga kalau gitu. Jadi makna begitulah. Hak ni pun makanan ni pun tak kena raya. Sama ada hungar ke bilik air ataupun hungar ke hospital. Ya Allah berlaku lah tu. Jadi tak selera lagu tu. Sebab itu dia buat perbandingan dengan makanan. Apa boleh buat perbandingan ni dengan sesuatu, dengan apa-apa, makanan atau dengan binatang, tapi bukan dengan maksud nak menghina, tidak. Maksud ambil sudut kebaikan sesuatu dari sudut itu. Tak apa buat perbandingan begitu, tidak salah, bukan makna termasuk dalam menghina seseorang. Ada pula puak-puak Syiah ni dia pelik. Dia kata tengok Rasulullah sindir tu, kata dia kepada Aisyah tu, ada pula buat bandingan dengan makanan. Dia kata makanan pula lagu tu je, peracu-peracu roti bubuh dalam kuah, tu hak sedap. Ada pula macam tu, kata dia. Sebenarnya Nabi tidak anggap dia istimewa lah. Sedangkan hak ni termasuk dalam bab keistimewaan, dia kata tidak termasuk. Jadi bertukar, bab fadail tu bertukar jadi bab mathalib pula. Kita anggap itu kelebihan, dia anggap itu kekurangan. Takkanlah Nabi SAW ni jenis pesen tu, jenis nak kata lagu tu kepada bini dia, tidak dengan maksud tu. Orang lain tak ada faham lagu tu, orang lain faham molek, dia saja yang faham lagu tu. Dia ada penyakit ni. Lepas pada tu, mana lebih afdal? Siapa dia hak lebih afdal? Dia kata hak sempurna. Baru ni kan, sempurna daripada lelaki ke apa? Tidak ada hak sempurna di kalangan perempuan kecuali Maryam dan isteri Fir'aun. Dan kelebihan Aisyah berbanding perempuan yang lain seperti kelebihan tadi. Nak ayat kelebihan itu, mana lebih? Aisyah dengan Maryam. Mana lebih? Aisyah dengan Asia. Mana lebih? Aisyah dengan Fatimah misalnya. Jadi macam-macam, ada orang kata begini, ada orang kata begini. Tetapi bagi anak, Aisyah paling lebih. Begitu juga isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Isteri dia lebih sebab apa? Sebab jelas Nabi SAW tidak cerah dengan dia. Kalau cerah, memanglah lebih anak, memanglah lebih orang lain. Sebab anak tidak putus. Tapi kalau bini dia boleh putus dalam dunia dengan cerah. Tapi kalau tidak cerah, di akhirat besok dia masuk dengan suami dia. Katakanlah Fatimah lebih sekali setara mana pun, dia akan duduk sekali dengan Nabi ke duduk dengan suami dia? Duduk dengan Sayyidina Ali ke duduk dengan Nabi? Mesti dia duduk dengan Sayyidina Ali. Pak Aisyah duduk dengan siapa dia? Duduk dengan ayah dia ke duduk dengan Nabi SAW? Tidak duduk dengan Nabi. Apa mana lebih Nabi dengan Sayyidina Ali? Kalau Nabi SAW lebih dalam syurga, istimewa, lebih daripada Sayyidina Ali, maknanya Aisyah sekali dengan dia pun lebih lah. Kalau dilihat dari segitu, lebih lah lagi daripada orang lain. Sebab orang lain kalau dia lebih pun, dia duduk dengan hak kurang lagi daripada Nabi SAW. Jauh. Dia ni duduk sekali dengan Nabi. Itulah kelebihan. Kelebihan hak kemuncak sekali dalam syurga. Sebab itu kita mengatakan Aisyah lebih daripada yang lain. Begitu juga isteri-isteri Nabi SAW yang lain. Sebab apa? Dia sekali dengan Nabi, saya rasa. Lepas pada itu, perjalanan ini adalah satu macam siksaan juga. Memang seksa berjalan ni. Nak tidur pun tidak berapa jenera, makan pun tidak puas hati seperti di rumah. Gaduh-gaduh je makan. Kalau seperti kita maklum lah, makan kedai kita kata tak sempurna makan tu. Sebab apa? Sering kali apabila kita keluar tu, kita tidak keluar sekali dengan isteri kita. Keluar seorang. Apabila keluar seorang tu tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Mana ada tu kat Yola? Dari segi makanan, dari segi tidur, tidak teratur molek. Jadi bila selesai hajat dia daripada perjalanan itu, hendaklah seseorang itu bersegera balik kepada ahli keluarga dia. Jadi mana ini menunjukkan bahawa duduk di rumah tu lebih baik lagi daripada berjalan. Dan perjalanan itu adalah suatu keperluan, suatu perkara yang mustahak. Jika perlu, pergilah. Kalau tidak perlu, duduk di rumah, itu lebih baik. Pasal apa? Dengan duduk di rumah, kita boleh bermesra, berkasih sayang sama-sama dengan anak bini. Itu yang lebih baik. Lepas pada tu, dari segi makan minum pun terurus molek.
Itu hak paling sempurnanya. Lepas pada tu kalaulah seseorang tu mana duduk dalam perjalanan semua, tentu sekali tidak sempurna kehidupan dia. Tentu sekali tidak sempurna. Jadi untuk kesempurnaan hidup, maka ia terletak pada kehidupan rumah tangga. Mana yang menjamin kebaikan makanan seseorang itu. Begitu juga yang menjamin kesenangan dia tu, kerehatan dia tu, untuk dia tidur tu apa. Itulah kehidupan yang sebaik-baiknya. Tapi walau bagaimanapun bukan makna tak boleh pergi berjalan musafir ke apa tu. Kalau ada perlu, perlulah. Kalau tidak, tak usahlah. Lebih baik duduk di rumah. Wah, keluar tu macam-macam boleh berlaku pula. Tidak lebih aman berbanding dengan di rumah. Duduk di rumah boleh juga. Utuh rumah, tiba-tiba utuh rumah. Boleh juga, tapi agak jauh. Tapi main kalau kita duduk atas kereta semacam kereta ke kapal terbang ke bah ni, agak dekat sikit tu. Nak boleh berlaku kemalangan tu. Dekat sikit tu. Tapi itulah banyak apa nama ni terdedah kita tu kepada perkara-perkara yang tidak molek, perkara-perkara yang mengejutkan kita, mengejutkan keluarga kita. Boleh berlaku bila kita keluar. Selain daripada itu, bila keluar dia berhubung dengan orang lah. Adalah benda nak sakit hati lah dengan orang, orang kata berkasar dengan kita, ada macam-macam. Jadi kalau tak ada perlu, tak usah pergi jalan lah, duduk di rumah. Tu hak sebaik-baiknya. Kalau pergi pun cepat-cepat dia kena balik ke rumah dia. Dia kena ingat kepada keluarga dia. Ini bermakna Nabi SAW cara dia nak suruh menimbulkan sayang, kasih sayang dan kemesraan di antara keluarga tu. Mana kalau pergi mana-mana jangan lupa kepada keluarga. Kalau boleh gapo-gapo kelebihan, boleh duit kau, boleh gapo kau, cepat-cepat ingat kepada anak isteri tu. Jangan lupa kepada hak tu. Hak tu hak dia naknya, supaya tidak lupa. Setengah orang tu mana bila pergi lupa dah lah anak bini tu. Tak sah, tidak bagus macam tu. Ini bab lauk. Nak cakap ke lauk pula dah. Bila kita makan, mana ada lauk. Jadi lauk tu bagaimana? Lauk tu boleh makan. Apa lauk lagu mana? Ikutlah. Boleh berlaku lauk sayur, kau kacang dar, kau kita kata gula. Gula tu hak paling istimewa sekalinya di mana-mana pun. Kecuali kalau hak puak-puak tak makan daging tu. Kalau hak makan daging, kat daging lah hak paling istimewanya. Hak tak makan daging tu tak kira dah tu. Hak kira kalau makan daging, daging lah paling istimewa. Dan Nabi SAW pun makan juga gula daging tu. Gula daging dia makan. Bukan kata bila Nabi SAW zahid kak, kata zahid kak dia tak makan gula daging. Tidak. Jadi di sini hadis ni Imam Bukhari sebut 20 kali lebih dalam kitab ni. Hadis Barirah. Ini orang panggil hadis Barirah. Iaitu hamba yang dibeli oleh Aisyah dan dimerdekakannya. Jadi sebelum itu dia ni milik orang lain lah. Dia ada suami. Nama suami dia tu Muris. Jadi ada 3 hukum yang boleh diambil daripada kisah Barirah. Yang pertama, Aisyah beli dia, lepas tu merdekakan dia. Jadi cerita asalnya tuan dia tu kata boleh nak beli, tapi walak kepunyaan kami. Walak tu kepunyaan kami. Jadi walak di sini adalah walak hamba tu lah. Walak hamba tu. Walak tu kelebihan dianya dalam sistem hamba ni, dia mana kalau si hamba tu mati katakanlah, tak ada orang-orang yang berhak menerima pusaka daripada dia, maka harta pusaka dia tu boleh kepada tuan dia tu. Itu keistimewaan yang berebut tu bab. Hak tu lah berebutnya. Lepas tu nama pun boleh nama dia, mana orang kaitkan dengan dia. Jadi satu keistimewaan lah kaitkan dengan dia. Misalnya dia tu nama Bakar, jadi hamba dia tu sepaku anak cucu dia, mana dikaitkan dengan Al-Bakri. Bakar saat itu. Jadi Al-Bakri dikait kepada bukan anak cucu dia. Maknanya nak rayaknya ni orang ni Bakar ni seorang yang istimewa, seorang yang kaya, dia ada hamba, dia ada apa. Jadi tu ada kelebihan dalam masyarakat lah. Masyarakat yang ada sistem hamba tu.
Jadi Aisyah pun sebut itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun kata, kalau kamu nak, kamu boleh terima syarat mereka itu. Tetapi walak itu adalah kepunyaan orang yang memerdekakan. Mereka bukan merdeka. Macam mana mereka nak dapat walak itu? Kalau kamu beli, kamu merdeka, walak tu boleh kepada kamu lah. Lepas tu, apa makna Nabi SAW kata kalau kamu nak terima syarat mereka boleh? Maknanya syarat tu tak terpakai dah. Syarat tu tak terpakai dah. Tak jadi apa dah. Kalau syarat pun tak terpakai juga. Ataupun maksud Nabi SAW ni maknanya nak apa nama ni, mengajar mereka itu, mengajar dengan cara begini. Pasal tak erti wayak dah berapa kali dah, tak boleh walak tu lagu tu, nak syarat lagi boleh walak, syarat lah. Padahal syarat tu tak jadi apa, mana syarat tu tak terpakai, mana begitu. Kata dia, apa ni, Barirah tu dimerdekakan, lepas tu diberi pilihan, sama ada nak duduk bersama suami dia yang masih hamba, tu khilaf kita sudah jumpa dah dulu, ataupun suami dia tu sudah merdeka je. Macam mana? Ada pilihan atau tidak? Ataupun nak berpisah dengannya? Tu dalam hadis yang panjang dulu kita sudah jumpa dah tu. Mana dia pilih untuk berpisah. Khilaf pula di antara mazhab-mazhab tu pula. Lepas tu yang ketiganya, dia Rasulullah SAW masuk pada suatu hari tu ke rumah Aisyah. Di atas dapur dia, di atas api tu maksudnya di atas dapur lah, ada periuk yang sedang menggelegok. Jadi gelegok tadi tu apa dia? Waktu tu gula lah, gula daging. Sebab tu kita kata gula, bukan goreng. Kalau goreng tidak gelegok. Tafuru tu maknanya bergelegok, maknanya gula lah. Ataupun bakar kok tidak tafuru, tidak bergelegok gitu. Ni tidak, dia buat gula. Jadi gula itulah dijadikan sebagai lauknya. Nak ayat sini boleh lah. Lepas tu Nabi SAW pun minta makanan lah, nak makan. Lepas tu dia mari roti dan lauk hak sedia ada, lauk di rumah tu. Mungkin dia tengok dah tadi tu, gula daging datang dapur tu. Dia kata, tadi kan tidakkah saya ada nampak daging tadi? Dia kata, wahai Rasulullah, jadi ahli rumah ni ingat kata leh. Dia kata itu daging yang disedekah kepada Barirah. Pas Nabi SAW ni mungkin dia tidak makan sedekah. Pas pada tu Barirah hadiahkan kepada kita. Aisyah kata, Nabi SAW kata itu sedekah, apa ni, wa sadaqatun alaihi, sedekah tu kepada dia. Pas pada tu hadiah kepada kita, sebab niat dia tu sudah bertukar dah, walaupun benda sama. Jadi kita tidak wajib usul dah sebelum pada tu. Tak kira dia jadi berubah dah hukum tu. Dengan berubah milik tu. Dengan berubah milik tu jadi berubah hukum. Apa duit lah kita kata. Duit tu pernah pergi tu tempat judi, tempat apa dia. Lepas tu kita beli, mesti bagi siapa kita. Tak apa tu. Tak apa. Hak tak lehnya pada ketika tu, bila dia pergi pindah tangan pada hak molek ni, kita beli benda molek, kita dapat tu kerana kita jual benda molek, dia beri pitih kepada kita. Walaupun pitih tu pernah pergi ke tempat judi lah, tempat pelacuran lah, katakanlah, tak apa tu. Dengan berpindah milik dia jadi hukumnya berpindah. Kalau tidak, kalau pelacuran secara langsung, duit tu haram, duit tu kita nak gunakan. Tapi sekarang ni tidak haram, sebab apa ni, muamalah kita dengan dia tu bukan muamalah yang haram. Ini bab halwa dan madu. Halwa dan madu. Jadi halwa ni makanan-makanan manis. Sama ada ia berupa buah. Setengah ulama mengatakan ini maknanya buah tamar. Itu maksud halwa tu, buah yang manis. Ataupun buah-buah yang lain. Setengah pula ulama pula mengatakan halwa ni, yang dikatakan halwa ini makanan yang dibuat oleh orang, bukan makanan hak asas. Sebab buah tu kalau dia manis orang tak panggil halwa hak tu. Halwa ni iaitu hak orang buat. Orang masak. Hak tu hak panggil halwanya. Jadi Nabi SAW suka makan halwa, kuih hak manis. Tak apalah, moga dia tidak kecil manis. Kalau kecil manis tak boleh. Wal asal dan madu. Madu pun manis juga kalau nak kira masuk dalam halwa dah tadi. Di sinilah bagi ulama yang mengatakan halwa ni, hak manis ni manis jenis lain. Sama ada berupa buah ke ataupun dimaniskan makanan itu dengan selain daripada madu. Hak madu tu suku.
Ataupun setengah ulama mengatakan di sini halwa di sini boleh jadi dalam halwa tu untuk memaniskan makanan tadi, kuih tadi guna madu dah, tapi campur dengan benda lain. Hak tu halwa. Hak sebut madu saja. Boleh juga. Jadi Nabi SAW dia suka makan madu saja pun dia makan, bubuh dalam makanan lain, bacuh dalam makanan lain pun dia makan juga. Adakah dia makan gula, makmur gula saja? Tidak. Tapi madu dia bubuh suku. Halwa tu kalau nak kira ada dah dalam tu madu tu. Mana madu yang bercampur dengan lain makan juga. Lepas tu madu saja makan juga. Tak apa. Manis lagu ni, hak jenis ubat lagu ni, tak apa. Mana kalau seseorang tu dalam keadaan dia sihat, dia jaga daripada awal lagi makan manis, hak madu ni secara berasingan manis saja, tak apa. Tidak campur dengan hak lain. Tetapi kalau gula jangan bagi amal lagu tu. Kalau gula ataupun manis-manis yang lain tu jangan bagi makan. Air gula tu pun ataupun kita kata nis tu saja. Kodok mamuh nis. Bukan lagu tu cara sunnahnya, bukan lagu tu. Hak kalau Nabi SAW makan hak manis betul, madu saja. Bahan-bahan lain dia tidak makan kecuali dalam bentuk lain lah manis hak asal. Macam buah dia ada manis dah dalam tu. Ataupun kalau orang sampai dulu tak kenal gula ni pun, tak kenal. Kalau hak manis tu dalam makanan tu dia bubuh madu juga. Jadi kalau madu tak apa, baik untuk kesihatan. Jangan kita anggap di sini Nabi SAW ajar makan manis. Jadi kalau suka makan manis, setengah-setengah orang dia tidak faham tu. Tempat kita dia tak apa, dia tak ada kuih-kuih manis. Kalau di Pakistan mana juga dia panggil mithai. Mithai ni gak manis semualah. Manis sungguh. Maka hak tu wa amma hak tu tak ada lama mana. Tidak manis lagu tu, hak tu manis gula tu. Lain. Kita tak boleh kata bila Nabi suka hak manis ni, mana manis gula. Lain. Sebab pada masa dia tu untuk memaniskan makanan dia maniskan dengan madu, bukan dengan gula. Gula tu tak ada mana. Tak ada. Apa lagi gula kalau nak kira gula putih tu baru benar hak tu. Kalau hak daripada bahan lain pun tak ada. Hak dia makan manis-manis tu, mana manis hak asal daripada buah-buah. Cukup dah kalau nak kira hak tu. Jadi Aisyah kata Nabi SAW suka halwa dan asal. Suka manisan. Yang ni makanan yang manis. Dan madu. Seperti kita kata saat ni lah. Manis tu dimaniskan dengan madu. Ataupun manis asal dia. Bukan dibubuh manis tu dengan gula kau ibu gula kau jauh sekali, tidak. Dia salah satu sebabnya mana kurang ingatan orang-orang kemudian dia buat kuat makan manis ni lah juga. Kuat makan manis. Sedangkan Nabi SAW makan manis tu kau kuat ingatan dia. Sebab bahan manis tu lain. Apa kalau kena hak manis-manis hak jeruk ke apa tu gak pasal bubuh ibu gula tu gak. Hak tu kalau kena tu boleh jadi hilang ingatan tu. Lama-lama kalau dibiasakan. Bukan sekadar lemah, boleh jadi hilang ingatan tu kalau salah-salah makan. Jadi hak tu tidak termasuk di sini. Jangan kita salah faham. Kalau kata halwa tu daripada hulwun manis itu ikutlah bahagia apa dia puasa manis. Tidak gitu. Bukan makna begitu di sini. Kita kena merujuk kepada zaman dia tu. Gapo dia kah? Bahan pemanis pada masa tu. Situ. Tak boleh kita sesuaikan dengan zaman kita ni. Manis umum zaman kita ni gula. Bukan begitu. Jangan dibuat begitu. Semua-semua kita tu dia memang orang Kelantan lah terutamanya. Suka manis sangat. Semua bubuh gula. Pakai dalam gula, pakai dalam kotu gula ni bubuh gula mesti dah. Manis. Tu tidak molek tu. Tapi alhamdulillah lah mana tidak dikaitkan dengan hadis. Kalau dikaitkan dengan hadis tak betul sama sekali. Bukan begitu maksudnya. Bukan bubuh gula tu maksud manis. Tidak begitu. Power kita ni kalau kena masa cukup anak tu pun bubuh gula pun ada juga. Bukan setakat bubuh watama saja. Wasabi gula pun ada juga dalam tu. Nak suruh cukup rasa lah ada belakang. Nak suruh masin, mulut dia. Nak suruh manis, itu adab belaka, tak ada gapo tu. Hak tu pun tak betul. Budak yang masih bersih lagi, masih sihat lagi, bubuh gula pula dah.
Lepas pada tu Abu Hurairah meriwayatkan, kata dia, saya bersama Nabi SAW sekadar mengenyangkan perut saya. Mana saya duduk bersama Nabi SAW, duduk sekali dengan dia tu, keadaan sayanya iaitu hidup dengan lagu mana? Sekadar kenyang, sekadar boleh lapik perut, kenyang perut, tak apa. Lepas pada tu kira duduk mengaji lah, kira duduk mengaji. Ni kena perhati molek di sini. Setengah-setengah orang tu lepas pada tu Abu Hurairah meriwayatkan, kata dia, saya bersama Nabi SAW sekadar mengenyangkan perut saya. Mana saya duduk bersama Nabi SAW, duduk sekali dengan dia tu, keadaan sayanya iaitu hidup dengan lagu mana? Sekadar kenyang, sekadar boleh lapik perut, kenyang perut, tak apa. Lepas pada tu kira duduk mengaji lah, kira duduk mengaji. Ni kena perhati molek di sini. Setengah-setengah orang tu setengah-setengah orang tu dia terjemah lagu mana? Saya tidak berpisah dengan Nabi SAW untuk kenyang perut saya. Gitu. Jadi Nabi SAW ni macam jadi tuk lebah. Lepas tu tuk lebah tu pergi mana-mana makan. Jadi kenyang perut. Jadi maksud turut tu nak suruh kenyang perut. Tidak lagu tu. Bukan lagu tu. Maksud di sini. Sebab tu dia kata li shib'in atau li shib'in. Di luar tu, dalam hasyiah tu dia tulis bi shib'in atau bi shab'in, shib'in. Dengan hanya, yakni sekadar, kalau bak dengan bak itu makna sekadar kenyang perut. Makna tidak makan banyak semasa mengaji tu. Boleh jadi salah faham tu. Boleh jadi salah faham. Jadi hak ni lah. Orang Syiah agak boleh hak ni. Dia lambung, tak kira lambung buat mana. Teruk kata dia Abu Hurairah. Ni lah. Hak banyak sekali riwayat dalam ahli sunnah ni, kata dia. Tak ada fikir lain, duduk sekali dengan Nabi tu nak suruh kenyang perut. Nak nanti kalau orang panggil Nabi SAW makan mana-mana, dia pergi kata boleh makan, kenyang. Pergi sana boleh makan. Gitu pula dia faham. Tak betul lagu tu. Itulah benarnya kalau kita tidak ngaji, dia mari lagu tu, mari hak ni, mari hak ni. Lagu mana? Bukan begitu. Hak ni menunjukkan dia tu makan sekadar kenyang perut. Sekadar tu. Bukan kata makan maknanya dengan memuaskan perasaan. Tidak. Ikut selera. Tidak. Sekadar untuk lapik perut lah kita kata. Lepas pada tu kan duk mengaji, tak ada buat benda lain lah. Gitu. Buktinya hina la akulul khamir. Buktinya pada ketika itu maknanya aku tidak makan roti yang diragi. Roti yang bubur ragi. Mana roti tu roti biasa. Kalau bubur ragi kan dia jadi naik roti tu, comel roti tu. Dah. Kalau lah dia ni maknanya duk kira nak makan, mestilah makan hak sedap-sedap. Wala albasul harir. Aku tak pakai sutra pada masa tu. Pakai comel-comel pun tidak. Mana lebih kurang. Makan lebih kurang. Pakai pun lebih kurang. Sekadar lapik perut. Pasal apa? Pasal untuk duduk bersama Nabi SAW sentiasa. Itu makna alzam. Ada pun orang lain dia pergi buat kerja, bertani, pergi berniaga, pergi apa. Tapi aku sebagai pelajar sekadar tu saja. Supaya tidak berpisah dari Nabi SAW. Jadi sekadar apa yang ada lah. Tidaklah kata makan hak molek-molek, hak istimewa. Tidak begitu. Kalau orang hak istimewa makan ni, makna makan roti. Kalau roti kat roti hak bubur ragi, kita kata barulah naik molek roti tu, lembut molek. Ni tidak jadi kerah gitu. Gitu maksud dia. Apa dia buat gitu? Kalau nak makan sedap tak boleh gitu, kena pergi cari peti banyaklah. Ni pasal nak duduk al-zaman Nabi, nak duduk bersama Nabi SAW supaya tidak berpisah, supaya dapat ilmu dia sebanyak mungkin. Jadi tidak peliklah kalau kita kata Abu Hurairah duduk dalam masa yang sekejap pun dia dapat ilmu banyak, hadis banyak, sebab dia tidak berpisah daripada Nabi SAW. Duduk dengar sama. Kita duduk muskil, puak ni duduk muskil Syiah ni. Dia kata macam mana 3 tahun duduk dengan Nabi SAW, hadis banyak gitu. Itulah. Dia tidak faham. Orang yang Allah SWT nak beri ni tidak nanti lama mengaji. Sementara pun boleh. Waktu sah. Yang kedua, dia tidak berpisah dengan Nabi SAW.
Mana tak ada kata mikir untuk makan sedap-sedap, pakar sedap-sedap, tidak. Hanya sekadar cukup melapik perut saja. Pada tu kan duduk bersama Nabi SAW. Pada ketika itu aku lapik perut aku dengan anak batu. Mana nak ayat ada kalanya lapar. Kalau lah dia ni kira duduk turut Nabi SAW makan, kenyang sokmo lah, bocik lah perut kalau lagu tu. Tidak. Ni tengok siapa lapik perut dia dengan batu. Menunjukkan ada ketikanya siapa tak makan kerana nak mengaji. Nak ayatnya orang nak mengaji ni kena sabar. Kalau tak boleh sabar, tak boleh. Imam Bukhari ni kita duk baca. Berapa lama makan rupuk? Makan rupuk. Tak ada piti, tak ada nak makan. Baru boleh. Kalau nak nanti sedap semua, setara sedap tu pun tak jadi juga. Jadi tidak terhenti atas sedap tak sedap kau ni. Kalau hak tak say tu sedap pun tak jadi. Kau tak jadi. Kalau sedap makan. Kau sedap je negara. Jadi bagi orang-orang yang ngaji makna sini pelajaran lah ni, pelajaran kepada dia. Pelajaran dan pengajaran kepada dia. Iaitu beginilah orang mengaji. Dan dalam mengaji ni sabar banyak. Dan orang-orang yang sabar tu biasanya mana di kemudian hari dia senang. Dia kata tidak ada fulan itu dan fulanah itu berkhidmat kepada saya, tak ada lagi. Tapi lan ni mana saya ada khodar ramah, ada hamba saya, mana kaya Abu Hurairah tu kemudiannya. Ayat ini kelebihan orang ngaji. Kemudiannya jadi senang. Tapi kena sabarlah. Kena sabar dulu. Kalau nak senang dulu tak boleh. Ni maknanya dia gitulah. Memang Abu Hurairah ni dia kemudian jadi kaya. Lepas tu dia jadi pemerintah. Dia jadi gubernur. Dia pernah jadi gubernur di Madinah. Jadi maknanya jadi orang besar. Itu kelebihan ngajinya. Kalau tidak ngaji, Abu Hurairah ni tidak dikenali oleh orang. Kelebihannya ngaji ni duduk sebentar pun, kalau tetap istiqamah sebentar. Sebab Abu Hurairah 3 tahun, berapa banyak ilmu yang dia dapat. Dan ilmu dia tu sampai sekarang ni orang ambil manfaat daripada ilmu dia. Tu ada ayat kelebihan ngaji. Jadi yang letak anak batu tu buat apa? Perut ni bila dia lapar jadi panas lah dalam. Jadi bila bubuh anak batu tu jadi sejuk sikit, tahan sikit, lapar. Ni astaqri'ur rajul, aku tanya seseorang ayat, mana-mana ayat biar dia baca ayat. Dulu kita sudah jumpa dah ni. Sebenarnya ayat tu aku tahu dah. Sebab kebiasaannya sahabat-sahabat pada masa tu kalau tanya tentang sesuatu ayat, dia kata mari pergi rumah. Pergi rumah tu dia jamulah makanan. Nak kata minta, tak. Minta lah saya lapar, tak. Cuma dengan cara-cara gitu. Minta sedekah, jauh sekali. Minta sedekah, tak minta sedekah dia ni. Berapa kali pesan Abu Hurairah tu semasa mengaji. Kerana lapar. Tapi dia tidak bayar. Cumanya dia kata begitulah kebiasaannya. Dulu kita sudah jumpa Sayyidina Umar tidak ajak dia. Pasal dia ada dia lah mungkin gaduh dia. Dan sebaik-baik orang untuk orang miskin ni kata dia Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ini sepupu Nabi SAW. Dia bawa kami balik ke rumah dia, makan apa yang ada di rumah dia tu. Sehingga dia waktu beg satu bekah buka bekah tu. Nak ayatnya dia gama tu bersungguh tu. Tak tengok-tengok dan dalam tu ada ke tak ada. Ada tu maknanya hak bawah dah kita kata. Hak baki-baki ujung-ujung dah kita kata. Bukan je banyak. Hak tu pun waktu beg habis dia. Itu baik dia tu. Padahal tak ada kawan satu pun dalam tu. Kita pun buka kata dia. Dia ataupun dia buka. Dia buka, lepas tu kita pun lesek lah. Nal'aq ni maknanya itu dengan tangan gini. Hak sikit kan? Hak sikit tak ada kena jilat. Itu nal'aq. Pasal apa? Pasal sikit ujung-ujungnya ada. Jadi hak naknya di sini apa dia? Ukah tu lah. Hak Imam Bukhari buat mari hadis ni apa tujuan? Jadi ayatnya Ja'far tu buat keluar ukah kepada kami, bekah. Pas ukah tu maknanya bekah diisikan dengan madu. Tu yang kami jilat tu, maknanya kami itu dengan jari, lepas tu jilat jari tu. Sebab madu orang makan lagu tu. Ni nak ayatnya madu. Di zaman itunya umum. Bila Nabi SAW suka makan madu, orang lain pun suka juga. Maknanya begitu. Tentulah dia ni, dia suka makan madu ni, apalagi dia royak kelebihannya begini-gini.
Nak apa lagi? Sahabat-sahabat ni tidak nanti royak lagu tu. Hak Nabi SAW buat tu, dia yakin mesti ada molek tu. Mesti ada molek. Asyik tu hendaknya. Adalah hadis ni. Lepas tu babud dubba. Ini bab dubba, labu. Ni pun sudah berapa kali kita jumpa dah. Jadi Nabi SAW dibawakan dubba dan dia pun makan. Kata Anas, aku semenjak tu tengok tu, maknanya situ semenjak tu jadi suka makan buah labu. Nabi SAW suka makan buah labu. Labu ni ada dua macam. Satu labu bulat tu, satu lagi labu air. Kedua-duanya disukai oleh Nabi SAW, dan kedua-duanya baik. Bagus. Apabila kata suka ni, bukan makna suka ni makan anak hari. Jangan kita ingat bila Nabi SAW kata suka ni makna makan anak hari. Tidak. Gapo-gapo kalau makan banyak sangat, molek pun dia jadi tidak molek. Dia sama madu tu pun molek tu pun makan boleh 4 sudu sehari, penimpal lah. Tak boleh. Molek belah mana pun. Bukan makna kata molek tu mana dia suka tu makan semua banyak dengan kadar yang banyak. Tidak. Kadar yang munasabah. Lebih baik bagi kitanya, kalau kita tidak erti, kita tanya orang erti. Kita tanya doktor, kita tanya orang bahagian pemakanan, keadaan kita yang kurang goni-goni, buat apa ya lemah mata kita ni, buat apa ya gigi kita ni gini, buat apa ya kulit kita ni cering semacam ni. Baru dia boleh royak kita. Hak itulah yang sebaik-baik kita makan sebanyak dia royak tu. Hak tu yang untuk kita. Tak boleh kita makna makan tak tu kalu. Tidak boleh begitu. Bahkan Imam Ghazali kata, madu ni memang baik, kata dia. Memang banyak khasiat dia. Tetapi untuk orang yang bermizaj sejuk. Tapi orang yang bermizaj panas, kata dia kadang-kadang boleh memudaratkan. Bukan makna itu bercanggah dengan Nabi. Tak. Nabi SAW rakyat tu maknanya hak umum. Lepas tu keadaan mizaj kita ni, kerana kita mungkin telah lama dah tak makan sayur, sehingga mizaj kita ni jadi bertukar, jadi mizaj panas, tidak seimbang dah. Pada ketika tu tak molek tu. Kena seimbangkan dulu tubuh kita tu. Bila seimbang, barulah molek makan madu tu. Kalau tidak seimbang tak boleh. Kena seimbangkan dulu. Dia nak seimbangkan hak tu dia. Kalau sampai sekarang ni orang mengaji nak bahagian tu, bahagian pemakanan. Jadi hak semoleknya kita rujuk kepada demo tu. Tu sebaik-baiknya. Tidak boleh kita kata bila tengok adalah hadis ni kak terus selalu. Tidak gitu. Bukan lagu tu. Sementara kata madu ni baik, Nabi suka makan madu, dan nak lekok pergi dapur tu colek madu macam sakit kepala lagu tu. Ini bab orang yang buat makanan untuk saudara-saudara dia. Buat makanan. Boleh ke tidak buat makanan? Susah payah buat makanan. Ya takallaf tu makna bersusah payah buat makanan. Itu makna ya takallaf. Jadi buat apa yang susah payah tu? Kerana tak berapa cukup lah. Jadi buat tu bobo cukup. Padahal keadaan bobo cukup tu boleh ke nak panggil orang ni? Tu nak ayatnya. Nak jemput orang boleh ke? Kalau nanti kita kaya benar baru boleh panggil orang. Kalau kita bobo cukup, tak boleh panggil orang. Tidak. Imam Bukhari nak ayat tidak. Untuk perhubungan di antara sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, apa yang ada lah, mana boleh kita jemput dia tu. Tidak nanti mana kena bersolek benar, kena panggil baik wah besar, baru boleh. Tidak. Sinilah dia cerita Abi Mas'ud ni. Ada seorang Ansar, orang panggil Abu Shu'aib, dia ada ghulam laham, dia jual daging. Dia kata buat makanan untuk saya nak panggil Rasulullah 5 orang sekali dengan dia. Khamsah tu 5 sekali dengan dia. Jadi bukan 9 lah, tapi 5 sekali dengan dia. Jadi makna makanan tu tidak ramai lah, tidak ramai. Jadi inilah yang dikatakan dia takallaf. Susah payah. Susah payah buat makanan tu. Susah payah tu maknanya kerana tak berapa cukup tapi buat juga. Kenapa? Kerana ingat. Sebabnya kalau kita nak nanti senang, boleh jadi tak ada peluang.
Apa kita tak tahu peluang tu nak ada selama mana untuk kita. Dengan sebab itu apa yang ada boleh buat. Terutama bagi Nabi SAW dan orang yang faham seperti ini, dia tidak nanti buat solat-solat. Panggil makan tu tanda kasih sayang, ikatan. Nak berkenalan di antara keluarga, bertanya khabar. Hak tu lebih besar lagi. Hak makanan tu sendiri tak ada sebelah mana hak tu. Tapi ni. Jadi tiba-tiba ada satu orang tiru Nabi SAW. Nabi pun tanya dia lah, kamu panggil kami 5 sekali dengan saya, tapi ni ada seorang ni tu, ni lagu mana? Kalau tak sibuk pun tak apa, makna kita royak. Nabi SAW dia betul-betul kan? Jadi betul-betul kan? Dia ajar sahabat-sahabat tu betul-betul kan? Janganlah nebang-nebang. Nebang-nebang tak boleh lagu tu. Jadi kalau dia tak izin, tentu Nabi SAW royak ni tak boleh. Jadi dia panggil, sebab kita tak tahu tu dia sebalik makan tu ada gapo. Takut ada nak bincang dengan 5 orang tu ke, tak sewi ada orang lain, boleh jadi. Boleh jadi. Bukan panggil tu panggil makan saja, tidak. Kadang-kadang panggil makan tu bila-bila dia ada benda lain, boleh jadi kita. Jadi kalau dua dia tak sewi, kita tak boleh kata dia kedekut kau dia apa. Boleh jadi dia ada maksud lain. Tak boleh kita nak tuduh mudah-mudah. Tetapi dia benarkan. Bila benarkan tak apa. Jadi maknanya tak bolehlah orang yang mengikut dia pun dia mudah-mudah turut orang, tak boleh. Ambil kesempatan daripada orang ni dipanggil pergi kata, tak boleh. Banyak berlaku kalau kampung-kampung tempat kita ni dia turut tok lebah. Tu tak molek tu. Dia panggil, ada istilah dia, tufaili orang panggil. Tufaili. Tufaili ni dia jenis kalau tumbuh-tumbuhan dia nopai. Dia nopai. Dia pohonnya lilik ke dia tu habis. Hilang batangnya. Ataupun pokok-pokok lain tu jadi hilang, tergelam oleh dia. Boleh jadi mapuh tu asal. Tu asal apa mana mapuh. Pasal apa? Pasal dia. Ni nyelilik ke dia. Nyemakan ke dia. Dia hak makan banyak lagi pada tok guru. Tok guru jemput sikit-sikit je. Dia tak banyak. Ada juga lagu tu. Tak boleh lagu tu. Haram sebenarnya. Haram. Pergi tanpa dijemput ni haram. Dengan izin tak apa. Dengan izin. Jadi dia buat makanan. Tadi dia sebut maknanya hamba dia tu laham. Mana tentu sekali makanan ini berupa daging juga kita kata. Pasal dia tu jual daging. Jadi hak munasabahnya daging dia. Mana Nabi SAW tengok. Pergi mana-mana ni kerap kali dia dijamu daging. Maknanya daging itu sebagai makanan ataupun hidangan yang istimewa. Bukan saja sekarang ni, daripada dulu lagi pun. Kalau kita nak jemput orang, buat makanan. Jadi tadi makna yatakallafu at-ta'am, makna bersusah payah buat makanan kerana tak cukup. Makna dia. Satu lagi makna dia yatakallafu at-ta'am, buat makanan ni makanan yang agak sukar dibuat. Yatakallaf ni makna buat makanan sedap. Itu makna yatakallafu at-ta'am. Yang ni buat makanan sedap, makan masa nak buat tu. Tidak kata bubuh gitu bubuh sini. Lebih kurang mudah. Tidak. Yatakallafu tu makna bersusah payah nak buat makanan tu. Kena bubuh gotu, kena bubuh gotu ni nak sedap tu. Jadi semoleknya bila kita ajak orang ni kita buat sedap sikitlah. Semoleknya kalau dah kan. Begitu. Pada tu orang yang menjemput seseorang untuk makan, lepas tu dia sendiri meneruskan kerja dia, boleh ke tidak lagu tu? Boleh juga dia ayatnya. Orang ajak makan. Ni dulu kita sudah jumpa dah. Lepas tu dia sendiri duk jahit tu, buat jahit dia. Dia tukar jahit. Ajak makan. Lepas tu lah orang dia jemput tu makan. Dia sendiri duk jahit tu. Boleh ke tidak lagu tu? Sekali-sekali tengok macam tidak hormat. Tak apa. Sekiranya orang yang dijemput tu faham dah. Dah mesra dah, maknanya tahu dah. Kerja dia perlu nak siap ke. Tak apalah, maknanya tu. Tidak kata mesti kena dia makan sekali. Orang kita ni kadang-kadang terlajak. Dengan hak mesra dah pun, mana kena duduk sekali. Pas tak boleh sudah dulu. Makan slow-slow, kena sudah kemudian. Yalah, hak tu pun yalah juga. Tu adat ni kadang-kadang molek juga. Takut orang tu dia berasa malu kalau kita habis dulu. Takut berasa malu.
Jadi sebab itu buat lewat tu tak apa, hak tu molek. Tetapi tidaklah semestinya terikat begitu, tak mesti. Macam di sini. Dia buat kerja dia. Lepas tu Nabi SAW duk kutip-kutip tu. Sebab apa kutip-kutip? Sebab ia ajak dia ni bukan orang lain. Tapi kalau rumah orang tak biasa, tak boleh duk itar, tak molek lagu tu nak cari buah labu tu. Apa yang Nabi SAW buat gitu? Pasal dia sudah mesra dah. Ini adalah bekas hamba dia, hamba yang dibebas oleh dia. Jadi menasabahlah kalau dia duk cari-cari, tak apa dalam keadaan begitu. Dalam keadaan kita tidak segan silu lah. Bukan orang lain kita kata orang yang rapat dengan, tak apa. Kita nak pergi ambil dapur, kalau kita kata nak robek kok tu, robek kok ni, tak apa. Tapi kalau orang ramai, hak ni Anas dengan Nabi SAW saja sini nampak di sini. Bukan orang lain. Dia pun keadaan tu tidaklah gomo benar. Mana terus buat kerja dia. Mana dia bagi kebebasan tu, nak ikutlah nak buat ke mana-mana. Begitu. Tapi kalau makan ramai-ramai, kau derak kutip lagu tu, orang lain tolong kutip tok depan kita, tidak lagu tu, bukan lagu tu. Di sini bukan nak ajar gitu di sini. Kita tengok dalam bab hak kemudian ni ada disebutkan. Mana kalau dalam bekas hak lain, pistol kita pergi ambil tu, bekas hidangan orang lain, mari bubuh dalam kita, ayat. Sepoho. Tak boleh lagu tu. Hak tu dilarang lagu tu. Jadi hak bolehnya secara sadis dalam keadaan yang maklum dah. Tak apalah lagu tu. Jadi Anas pun dia kumpul-kumpul letak depan Nabi SAW. Tak apa tu. Ini bak kuah. Kuah. Mana makanan ni berkuah, tak apa juga. Nabi SAW makan juga lagu tu. Dan dia tidak tegur pun. Tak ada perteguran. Tak ada kau tanya kau, kamu makan kuah gini sokmo kau? Kau ketika jamu panggil saya je ni buat lagu ni. Tak ada. Mana kalau nak makan kuah sokmo pun tak apa. Dah kita sedap kuah. Kalau kita sedap goreng, goreng. Tak apa tu. Mana tidak ada dalam hadis Nabi SAW dia larang. Dia tanya kau, kamu makan kuah gini sokmo? Tidak, tak apa. Hak tu terpulang kepada kita lah. Kita selera hak lagu mana. Terpulang kepada kita. Jadi hak tu cerita tu juga. Dia ada kuah, pada tu ada qadid, daging. Daging tu daging masin yang dikeringkan. Lepas tu dia buat bab qadid pula. Mana daging masin yang dikeringkan. Jadi lagu ni tak apa ke tidak? Tak apa. Mana ayat ni termasuk dalam bab apa? Menyimpan makanan untuk akan datang. Untuk akan datang. Tak apa lagu tu. Satu, kalau kita tidak buat lagu tu, dia rusak, dia jadi busuk, tak boleh makan. Tapi kalau dengan kita bubuh garam, lepas tu kita kering, boleh tahan lama. Dan ini tidak bercanggah dengan kezuhudan. Tidak. Tetapi setengah-setengah. Orang tasawuf ni, dia terlajak kadang-kadang. Tak boleh. Kita tak boleh fikir hak esok pun tak boleh fikir. Tak boleh cadang. Untuk nak makan esok tak boleh. Kalau kita fikir hak tu, maknanya kita ni tidak bergantung, tidak ada tawakal dengan Allah SWT. Kata dia. Bahkan kita tak boleh fikir. Ni bila kita tarik nafas, kita buat keluar nafas ni, kita boleh masuk pula nafas. Mana tahu takut mati. Maknanya kalau lagu tu tak ada perancangan langsung lah. Tak boleh nak rancang langsung. Kalau lagu tu hak tu lah tak kena gaya. Tasawuf ni dia mundur masyarakat. Dia mundur. Hak siapa lagu tu bukan dia tu. Bukan dia tu. Bukan ajaran Islam. Hak lagu tu. Itu pengaruh luar tu. Pengaruh luar. Kalau ajaran Nabi SAW tidak lagu tu. Tengok. Hak daging, hak patut boleh simpan lama, hak buat kering-kering. Lepas tu makan sampai 15 hari. Aisyah kata. Tak apa. Mana bila Aisyah makan, kira-kiranya Nabi SAW makan jugalah. Kalau dia tak makan pun dia tak kena. Sepatutnya dia tegur lah. Dia tidak, dia tak tegur. Maknanya bolehlah buat lagu tu. Simpan. Apa kalau kita boleh simpan dalam peti setahun, buat apa je? Simpan lagi lah. Begitu. Cumanya hak dia tak senya. Bila simpan tu jadi simpan kita saja, tak fikir dah orang lain. Hak tu tak senya. Hak tu tak senya. Tapi kalau ada fikir untuk orang lain, simpan tu untuk orang lain kata, ataupun untuk kita sendiri pun, mana cukup dah untuk kita. Kita simpan selama tu. Tak sewi menyusah. Tak apa juga lagu tu. Tak senya simpan, kira simpan saja. Tak ada dah halah keluar. Lagu tu tak senya. Gapo-gapo pun. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Pada tu dia amal hadis tu lah hak dulu.
pada muka surat 816 tu, atas tadi. Iaitu orang tanya Aisyah, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang makan daging kurban lebih daripada 3 hari? Aisyah jawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gitu sekali je. Pada ketika orang kelaparan. Tujuan dianya supaya orang kaya tu beri makan kepada orang hak susah. Jadi kalau simpan, mereka itu tidak merasalah. Jadi kalau bagi, boleh rasa orang fakir itu boleh rasa. Kata dia, memang kami simpan kurak, yakni kaki binatang, kaki lembu ke kaki kambing ke mana, selepas daripada 15 hari mana simpan tu. Simpan dengan kering lah. Kering itulah yang dipanggil qadid itu. Qadid. Jadi tak apalah nak buat lagu tu. Kita berasa nak boleh simpan lama, lepas tu lebih selera. Kita makan bulan puasa terutamanya. Bulan puasa tak apa lalu. Sayur-sayur rasa pagi subuh nak sahur tu tak apa lalu. Tapi kalau buat kering lagu ni, kalau buat kering daging lagu ni, bubur garam kering, tumbuk-tumbuk, bakar ataupun goreng, lalu katlah. Lalu katlah. Tak apa, buat lagu tu pun tak apa. Boleh berlaku. Lepas tu ini bab orang yang memberikan atau mengemukakan kepada sahabat dia sesuatu di hidangan itu. Kata Ibnu Mubarak, tidak mengapa seseorang berikan kepada seorang yang lain, tapi dia tidak boleh beri daripada hak hidangan lain, bawa ke hidangan lain. Hak tu hak tak boleh. Kalau kita dengan sahabat-sahabat kita makan dalam satu bekah, kita pun beri, ambil bubur dalam pinggan dia. Hak ada di situ juga, kita bubur dalam pinggan dia. Ataupun kita cuba ambil beri ke dia, tak apa lagu tu. Tapi tak boleh lagu mana? Ni satu hidangan lain. Kita pergi ambil osang nak mari sini. Kogu kita ada sini. Padahal sudah ada dah kat sini pun. Nak lebih lah. Lagu tu tak boleh lah. Pasal apa? Serati lah hak sana tu. Serati. Hak tu tak boleh. Memang tak boleh lah tu. Tapi kalau sebekah pun boleh secara mutlak kah? Tidak juga. Tengoklah hak duduk sekali dengan kita tu lagu mana. Hak ni sebenarnya bergantung kepada kita sendiri untuk menilainya. Kita sendiri untuk menilainya. Jadi apa nama ni? Begitulah hak tadi jugalah. Nampaknya pada sekali dulu malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Babur rutab bil qitha dan seterusnya. Wallahu a'lam.